yaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad bin Yahya yang ada di hadapan kita pada malam ini. InsyaAllah sama-sama kita mendengar mutiara-mutiara ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Tajuknya bebas tajuknya berkaitan dengan Islam lah ya. Kita tetapkan tajuk. InsyaAllah ia akan sampailah sekitar pukul 9 gitu, 4.45 ya. Jadi untuk tidak mendengarkan masa ya, surau Raudatul Jannah menyebut Fadhil Ustaz untuk menyampaikan kuliah maghrib. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-Fadhil Pengurusi Ashabul Fadilah, ahli-ahli jawatan kuasa surau, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan, puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Al-Quranul Karim telah menuntut kepada setiap kita dengan 4 tuntutan. Pertama, Al-Quran menuntut pada lidah kita. Jadilah kita seorang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran menuntut pada akal kita. Jadilah orang yang memahami Al-Quranul Karim. Yang ketiga, Al-Quran menuntut pada hati kita. Jadilah sebagai seorang yang menghayati Al-Quranul Karim di dalam kehidupan. Yang keempat, Al-Quran menuntut pada anggota. Jadilah anggota tubuh yang tunduk patuh kepada segala perintah yang datang di dalam Al-Quran dan menjauhi larangan tegahan yang disebut di dalam Al-Quranul Karim. 4 tuntutan ini berlaku sepanjang zaman, sejak daripada Al-Quranul Karim diturunkan hinggalah ke hari kiamat. Nabi SAW dan para sahabat, kalau kita baca sejarah di zaman kehidupan mereka, mereka adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran. Walaupun untuk membaca Al-Quran di zaman Nabi dan para sahabat bukanlah suatu yang mudah, sebab tak boleh dibaca pada waktu itu, melainkan mesti menghafal Al-Quran. Tapi hari ini sangat hebat, membaca Al-Quran begitu mudah, sebab Al-Quran ada di mana-mana.
Cuma sayangnya tuan-tuan, seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar ada menyebut, kami para sahabat, sebelum daripada Al-Quranul Karim diturunkan seluruhnya, Allah terlebih dahulu memberi kepada kami iman di dalam hati, menyebabkan bila diturunkan Al-Quranul Karim, maka kami menjadi orang yang membaca. Kami menjadi orang yang cuba sedaya upaya untuk menghafal. Kami menjadi orang yang akan cuba untuk memahami. Kami akan beramal dan kami akan berjuang. Dari kalangan kami ada yang mati untuk memastikan Al-Quranul Karim ditegakkan hukumnya. Tapi akan datang suatu zaman di mana pada waktu itu Al-Quran ada di mana-mana. Quran ada dalam masjid, Quran ada dalam surau, Quran ada di rumah, Quran ada dalam handphone. Quran di mana-mana. Tapi sayang, hati manusia pada waktu itu tidak ada iman. Maka Quran tidak lagi dibaca. Maka sebab itu tuan-tuan, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam soal membaca Al-Quran, dia menuntut supaya sesudah kita tunaikan fardu subuh, pastikan kita membuat 4 perkara. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, sebelum kamu bangun, selesai menunaikan fardu subuh, pastikan kamu membaca walaupun sedikit daripada ayat Quran. Sebab tu tuan-tuan, cantiklah ada wirid, ada zikir, ada Quran yang kita baca. Kita mulakan selesai daripada subuh biasanya membaca surah Al-Fatihah, membaca ayatul kursi, membaca Amanar Rasul. Walaupun sedikit, itu adalah permulaan yang sangat baik untuk hari tersebut. Dimulakan dengan Al-Quran selain daripada Quran yang dibaca waktu solat, waktu sembahyang kita. Yang kedua, kata Imam Ghazali, pastikan ada sedikit zikir. Masya Allah, sama juga macam kita sebut, memadai menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Yang ketiga, pastikan ada sedikit doa. Doalah, walaupun dengan doa yang pendek. Sekurang-kurang doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau tak boleh sangat, tuan-tuan angkat tangan, ya Allah, macam biasa, macam minta selalu. Doa walaupun sedikit. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, pastikan di awal pagi kamu sudah membuat satu perancangan sekurang-kurang untuk hari itu. Ada perancangan yang kita susun. Perancangan ini membawa maksud, ada niat-niat yang baik. Nanti nak duha di mana, nanti nak zuhur berjamaah di mana, asar di mana, maghrib di mana, ada tazkirah kuliah di mana, isyak di mana. Ada kebajikan-kebajikan yang sudah kita rancangkan di awal pagi untuk mengelak daripada hari yang kita lalui tanpa satu perancangan yang baik. Artinya tuan-tuan, agama mendidik, mengasuh kita dalam usaha kita untuk melaksanakan tuntutan Al-Quranul Karim. Bermula dengan apa? Baca. Bacalah tuan-tuan. Walaupun mungkin bacaan kita tak sama dengan imam, tak sama dengan seorang qari, Allah Subhanahu wa ta'ala berlindungi untuk
mendengar suara kita. Kita bayangkan tuan-tuan begini, kalau kita ditakdirkan Allah mempunyai seorang anak, lambat dia nak bercakap, kita agak usah. Kalau boleh berubat, kalau boleh ada Tok Guru datang, tolong baca doa supaya ringan mulutnya. Ada usaha yang kita buat supaya dia boleh bercakap, supaya ada suara yang keluar. Maka tuan-tuan, satu hari contohnya, ibu yang merindui untuk mendengar suara anak, ayah yang teringin untuk mendengar suara anak, lebih-lebih lagi itu anak yang pertama, tiba-tiba satu hari terbit daripada mulut dia panggilan nama Abah, Ibu, Umi. Masya Allah. Saya kira pada waktu itu, kalau seorang ayah, seorang ibu mendengar kalam suara anak yang pertama terbit daripada mulut, boleh jadi dia peluk anak, dia menangis tuan-tuan, kerana merindui untuk mendengar suara anak. Demikian Allah Subhanahu wa ta'ala rindu untuk mendengar suara kita. Suara seorang hamba yang membaca Al-Quranul Karim. Kita baca tuan-tuan, walaupun kita sebut tadi bacaan kita tak sedap, tapi kita baca. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan untuk orang yang membaca Al-Quranul Karim diberi ganjaran pahala, bukan berdasar surah yang dibaca, bukan berdasar kepada ayat yang dibaca, bukan sekadar diberi ganjaran dari sudut kalimah, tetapi Allah melalui lidah Nabi Muhammad menjanjikan ganjaran pahala akan diberi melalui setiap huruf yang dibaca. Kita bayang kita baca Al-Fatihah, berapa huruf kita pun tak sempat nak bilang. Jadi kalau kita ambil tuan-tuan, memadai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat daripada surah Al-Fatihah, satu ayat daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, di mana setiap satu huruf diberikan ganjaran oleh Allah dengan 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim, 190 kebaikan yang diberikan Allah kepada seorang hamba. Sebab itu kalau kita renung tuan-tuan dari sudut membaca Al-Quranul Karim, Masya Allah, nak banding dengan generasi dulu dengan kita hari ini, memang kita sangat-sangat mudah. Tidak ada sebab untuk kita tak baca. Sebab kemudahan terlalu banyak. Bahkan bagi yang tak mampu membaca, ada kemudahan untuk mendengar. Tuan, dalam handphone boleh buka, kita dengar. Dalam kita duduk memandu, kita boleh dengar Al-Quranul Karim. Cuma yang jadi masalahnya kepada kita ialah mahu ataupun tidak. Ini masalah. Maka sebab itu kita ajak tuan-tuan kita semua supaya mari kita menjadi orang yang bersedia untuk menunaikan tuntutan yang pertama, tuntutan membaca Al-Quranul Karim walaupun sedikit dalam setiap hari yang kita lalui. Maka alim ulama memberi panduan. Sebaik-baik kaedah membaca Al-Quran ialah kita membaca mengikut turutan. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampailah kepada An-Nas 114 surah, itu yang paling baik. Tak boleh yang itu. Alim ulama mencadangkan supaya pilih kaedah yang kedua dengan memilih surah-surah tertentu.
Pilih tuan-tuan surah mana yang mudah bagi kita. Orang Melayu biasa dengan Yasin, baca. Kita biasa dengan Al-Waqi'ah, baca. Kita biasa dengan Suratul Mulk, surah-surah yang ada kelebihan, baca. Tak boleh yang ini. Alim ulama cadangkan kaedah yang ketiga. Pilih ayat-ayat tertentu, jadikan wirid. Ayat-ayat tertentu tuan-tuan antaranya apa? Dalam zikir, dalam wirid sembahyang kita, Amanar Rasul, Ayatul Kursi. Ada orang membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada orang jadikan amalan hariannya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, hingga akhir ayat. Ini tuan-tuan ayat-ayat pilihan yang boleh dijadikan amalan dalam hidup. Tak boleh juga. Alim ulama cadang tuan-tuan, pilih kaedah keempat. Kaedah keempat, memilih surah-surah yang pendek, yang mudah untuk dibaca. Surah apa yang pendek daripada Al-Quranul Karim? Contoh tuan-tuan, membaca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jangan pandang remeh tuan-tuan pada Qul huwallah. Qul huwallahu ahad, Nabi menjanjikan sekali dibaca macam kita membaca 1/3 Al-Quran. 3 kali baca, pahala macam sekali khatam. Tuan-tuan belum tidur malam ni, baca 3 kali, boleh masuk status dalam Facebook, alhamdulillah saya dah khatam Quran malam ni. 3 kali Qul huwallah. Memang hebat tuan-tuan, Qul huwallahu ahad. Ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, surah apa yang paling panjang dalam Quran? Saya kata Al-Baqarah. Dia kata salah jawapan. Mana boleh salah? Qul huwallah, apa ni? Al-Baqarah itu surah yang paling panjang. Dia kata bukan. Yang paling panjang Qul huwallah. Mana boleh Qul huwallah paling panjang? Dia kata Ustaz, baca tengok 2 kali Ahad baru habis, seminggu sudah. Kelebihannya hebat, surah yang memang sangat hebat. Sebab itu tuan-tuan baca sejarah Tok Kenali di Kelantan. Tok Kenali dikatakan lidahnya basah, zikirnya ialah Qul huwallahu ahad. Hebat tuan-tuan. Kita baca kitab-kitab. Kita beri panduan bagi seseorang yang sakit, tenang sakitnya, ataupun sakit yang tidak diharapkan lagi sembuh. Sakit tuan-tuan tunggu. Saya selalu ziarah orang sakit. Kadang-kadang dia mengadu, dia kata Ustaz, nak tunggu sembuh tak sembuh, tunggu mati tak mati, derita. Disebut dalam kitab-kitab memberi panduan kepada orang yang sakit begitu. Bacaan yang paling baik untuk dibaca, membaca Qul huwallahu ahad. Tapi tuan-tuan, kalau Fatihah hingga ke surah An-Nas tak boleh, surah tertentu tak boleh, ayat tertentu tak boleh, Qul huwallah pun tak boleh. Malam ni kita cadang dia mati, kita nak tolong baca untuk dia. Nah, sebab kita yakin tuan-tuan kita boleh. Boleh insya-Allah. Sebab itu Nabi SAW biasakan sebelum tidur Nabi beberapa surah. Kalau kita baca riwayat, ada ketika Nabi baca As-Sajadah, ada ketika Nabi membaca Al-Mulk, ada riwayat tuan-tuan Nabi membaca yang pastinya 3 surah. Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini dilakukan oleh Nabi SAW dalam kehidupan. Artinya jalan untuk kita menunaikan tuntutan yang pertama terbuka, sangat mudah, tidak payah untuk kita laksana. Yang kedua, Quran menuntut pada akal. Fahamilah. Fahamilah.
Sayang tuan-tuan, dengan kemudahan yang ada pada hari ini, tiba-tiba kita tak faham Quran. Cerita satu orang pegawai kerajaan, pegawai tinggi kerajaan. Dia pergi merata bermesyuarat di sana, mesyuarat di sini. Satu hari dia diamanah untuk bermesyuarat di luar negara. Mana dia pergi, dia bawa Quran. Itu kehebatan dia. Pergilah mana pun, Quran dia bawa. Letak dalam beg. Bila masuk dalam bilik mesyuarat, nak letak beg di atas meja, tak patut sangat. Letak beg di bawah, teringat Quran ada dalam. Dia keluarkan Quran, letak atas meja. Dia letak atas meja, tuan-tuan, kebetulan mesyuaratnya dengan Mak Saleh, orang putih. Memang orang barat, orang Eropah, dengan buku dia cukup pantang. Sebab itu tuan-tuan, kita tengok dia pergi duduk di pantai-pantai. Kadang-kadang kita tengok apa pun tak ada, tapi buku ada. Ni Mak Saleh punya style, buku yang tebal-tebal dia baca. Bila dia tengok buku di atas meja ini, kulitnya cantik, nampak kemas buku ini. Dia pun tanya, buku apa? Sahabat dia jawab, Al-Quranul Karim. Sedang dia jawab, Quran. Boleh saya tengok? Okay. Bila dia tengok tulisan apa semua, dia tanya, bahasa apa? Dia jawab, Arab. Hebat kamu. Melayu boleh, Inggeris boleh, Arab boleh. Buku ni cerita apa? Bila tanya buku ini cerita apa, memang masalah. Akhirnya sahabat dia jawab tu terang. Dia kata, saya sendiri pun tak tahu cerita apa. Tersandak tuan-tuan Pak Saleh ni. Dia letak kembali ke buku di meja. Tersandak dia. Dia renung muka orang ni. Dia kata, kamu pelik. Kamu boleh baca satu buku yang kamu pun tak tahu apa isinya. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan bayang, kita baca Al-Quran, kita baca Al-Fatihah, daripada kita hari mula belajar sembahyang, hari mula kita boleh membaca Al-Fatihah sampai hari ini. Kalau kita tak tahu apa isi Al-Fatihah, ya Allah, ya Rabbi, memang baca Quran dapat pahala. Satu huruf dengan 10 kebajikan. Tapi alangkah rugi kita tak fahami apa yang terkandung daripada Quran. Tuhan beri pada kita akal, Tuhan beri kecerdikan, Tuhan beri kepandaian. Kita boleh berfikir, kita boleh merenung, kita boleh melihat berbagai. Kita boleh merancang dengan pelbagai perancangan. Tapi kita tak faham apa isi Quran. Sayang tuan-tuan. Maka sebab itu sekurang-kurang isi-isi umum kepada kita. Kita fahami bahawa di dalam Al-Quranul Karim adanya apa yang disebut dengan Al-Amru, perintah. Adanya apa yang disebut dengan An-Nahyu, larangan. Adanya ayat-ayat yang menyebut tentang Al-Wa'du, janji-janji baik. Adanya ayat yang menyebut tentang Al-Wa'idu, janji buruk. Dan adanya Al-Khabaru, cerita-cerita yang sudah berlalu zaman Nabi-Nabi dan generasi yang terdahulu, dan cerita yang akan datang tentang hari kiamat, tentang alam ghaib dan sebagainya. Ini sekurang-kurang. Maka sebab itu tuan-tuan, usaha untuk mendalami, memahami isi kandungan Quran sebagai menunaikan tuntutan yang kedua juga mesti berjalan. Tuan-tuan, diceritakan almarhum Tok Guru bin Aziz, dia baca Quran kadang-kadang tak macam kita baca. Kita baca Quran nak cepat bagi habis. Tok Guru ada waktu dia baca Quran, dia baca satu ayat, dia akan berhenti. Dia mengenung ayat ini. Dia akan tengok dalam bahasa Al-Quran disebut apa? Tadabbur. Berhati, tengok, renung. Tadi tuan-tuan, dalam maghrib imam membaca kepada kita di antara ayat
wa fil ardi ayatun lil muqinin. Pada bumi ada tanda-tanda bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, mengapa kamu tak perhati? Pada alam ada tanda kekuasaan Allah, pada diri ada tanda kekuasaan Allah. Masya Allah, tuan-tuan alam, kita di Malaysia sedang menghadapi satu fenomena El Nino. Panas, kemarau, tak banyak hujan, kepanasan di laut. Baru ni fenomena equinox, fenomena matahari berada pada tepat dengan garisan khatulistiwa. 3 hari kita berdepan dengan fenomena ini. Kedah Perlis cuti. Di Perlis ada satu kawasan nama Cuping. Teringat Perlis, Cuping. Ini kawasan yang paling panas dalam Malaysia, 41 darjah Celsius. Menghadapi fenomena-fenomena ini, tuan, kalau faham Quran, Masya Allah, tabarakallah, kita akan terasa hampir dengan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang alam. Fahami isi kandungan Al-Quranul Karim, kita rasa hampir, tuan-tuan, dengan apa yang Tuhan sebut dengan diri kita. Sebab kepanasan yang berlaku ada kaitan dengan diri. Kita rasa tak selesa, rasa panas. Kemudian ada kesan pula pada tubuh kalau sekiranya terdedah kepada cahaya panas ini secara langsung, boleh menyebabkan berlaku apa? Strok haba, sakit kepala, kulit jadi merah, lidah jadi bengkak, stres, denyutan dan jantung laju. Ini di antara tanda-tanda. Diberi pesan pada kita, pastikan pada waktu menghadapi fenomena seumpama ini, jaga tubuh, jangan dedah pada cahaya matahari secara langsung. Pastikan ada bubuk, duduk dalam bangunan, banyakkan minum air. Ditambah lagi, tuan-tuan, kalau boleh ada penghawa dingin, ada kipas paling kurang. Untuk apa? Selesakan tubuh, nak selamatkan tubuh. Kita baca Al-Quran, kita fahami Al-Quran dengan fenomena yang berlaku. Tuan-tuan, apa yang berlaku pada jarak matahari dengan bumi, Wallahu'alam siapa tolong ukur, tapi disebut ukurannya ialah, kalau diukur, tuan-tuan, dengan batu, 93 juta batu antara matahari dengan bumi. Baca hadis Nabi SAW di padang mahsyar, matahari dengan ubun-ubun kepala manusia, Nabi sebut hanya 1 mil. 1 mil ditafsir dan diterjemahkan oleh ulama dengan beberapa makna. Ada ulama menterjemahkan 1 mil dengan makna batang celang. Tuan, berapa panjang batang celang? Paling panjang 1 jengkal. Itu jarak matahari dengan kepala kita. Ada menyebut bahawa 1 mil itu ialah 3,000 hasta. 3,000 hasta. Bukan nanti, tuan-tuan, 3,000 hasta jarak matahari dengan kepala. Kalau jarak yang ada sekarang 93 juta, batu itu tak perlu banyak, tuan-tuan. Matahari menghampiri bumi hanya dalam beberapa saat lebih dekat. Apa akan jadi pada bumi? Bumi, air yang ada di bumi, semuanya akan mendidih. Bukan lagi kering, tuan-tuan, airnya mendidih. Allahu Akbar. Inilah yang dinyatakan Allah, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Pada bumi sahaja, kalau kamu perhati, kamu lihat, terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin. Tapi kena faham. Faham isi kandungan Quran, Masya Allah, tabarakallah, kita akan fahami kehidupan.
Maka inilah yang dituntut dalam agama kita, yang Quran tuntut, fahami. Dan tuan Al-Quran terlalu hebat. Terlalu hebat. Isi kandungan Al-Quranul Karim, alim ulama beri tafsiran, bukan sekadar pada surah, bukan sekadar pada ayat, sudah sampai ke mereka ada tafsiran diberi berdasarkan huruf. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, seorang ulama nama Imam An-Nasafi. Imam Nasafi kata apa? Allah turunkan kepada manusia daripada Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 104 buah kitab. Semua isi kandungan 104 buah kitab itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Baca Quran macam baca semua kitab. Satu. Yang kedua, seluruh isi kandungan Quran. Isi kandungan Quran 114 surah yang ada 6,000 ayat ini tuan-tuan, kalau sekiranya kita baca, kita nak fahami. Imam Nasafi sebut seluruh kandungan Quran itu maknanya terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Fatihah saja. Maka sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebut, kalau aku nak, aku boleh mengarang dan menafsirkan surah Al-Fatihah yang kalau sekiranya nak dipikul kitab tafsir surah Al-Fatihah itu 70 ekor unta belum mampu untuk menghabiskan tafsiran ini. Hebat tuan. Tak berhenti sekadar tu. Imam Nasafi sebut lagi, surah Al-Fatihah isi kandungannya terdapat pada Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tak habis lagi. Bismillah itu segala rahsianya terkandung pada huruf ba. Huruf ba. Bila kita baca tafsiran Imam Nasafi ini, kita macam tak nampak, tuan. Tapi bila alim ulama membuat tafsiran berdasarkan kepada huruf. Ada satu buku ditulis oleh seorang ulama di Indonesia, tuan-tuan, tafsiran Al-Quran berdasarkan huruf. Alif ataupun hamzah. Apa makna? Diberi dua makna. Satu tuan-tuan, amna, dan yang kedua imana. Itu baru alif. Amna, imana. Amna membawa maksud aman. Imana membawa maksud iman. Tuan-tuan baca pula dalam kitab yang lain, kita akan bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam membiasakan dirinya bila tengok anak bulan baru terbit. Nabi tengok anak bulan, Nabi akan berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, ya Tuhan, kata Nabi, Engkau jadikanlah anak bulan yang baru terbit ini anak bulan yang membawa keamanan dan keimanan. Tak mau tuan-tuan kalau sekadar aman tapi tak ada iman. Dan kalau boleh tak mau juga kalau ada iman tapi tak aman. Kita nak dua-dua. Ada keamanan, alhamdulillah, kita negara yang aman. Di samping aman, adanya iman. Wassalamati wal Islam. Nabi sambung lagi doa itu, adanya keselamatan dan keislaman. Jadi ini tuan-tuan, baru apa? Alif. Tengok ba. Ba itu dengan makna bir dan barakah, kebaikan dan keberkatan. Nak pergi tuan-tuan sampai ya, tahun depan nak jumpa pula insyaAllah. Tapi nak gambarkan itulah Al-Quranul Karim dari sudut mana?
tuntutan pada akal, fahamlah. Tok Guru ni Aziz tuan-tuan, bila dia tadabbur isi kandungan Quran, inilah yang Allah beri kepada dia keupayaan membawa perubahan-perubahan dari sudut pengurusan dan pentadbiran. Tok Guru boleh ketengahkan tuan-tuan beberapa dasar-dasar baru. Dasar perumahan Tok Guru hebat. Di saat negara menghadapi masalah apa? Keruntuhan sosial, sosialnya berat, iaitu masalah sumbang mahram. Tok Guru kemukakan satu idea. Setiap rumah yang dibangunkan, yang dibina, tak kira kecil, tak kira besar, kata Tok Guru, sekurang-kurang mesti kena ada 3 bilik. Sebelum balik tuan-tuan, kita ingat balik sebelum tu kalau dibuat rumah flat, biasanya 2 bilik, kena sebilik kan? Tok Guru minta mesti 3 bilik. Setiap pemaju, kamu nak kemukakan cadangan untuk pembinaan perumahan, nak bangunkan satu-satu tanah, rumah yang dikemukakan mesti 3 bilik. Sebab apa 3? Kata Tok Guru, 1 untuk mak ayah, 1 lagi untuk anak laki-laki, dan 1 lagi untuk anak perempuan. Jaga ini, insya-Allah terpelihara aurat, terselamat daripada sumbang mahram dalam keluarga. Ini tuan-tuan, sampai hari ini dasar itu diguna pakai di seluruh negara. Setiap pemaju hari ini, kalau kita pergi tengok tuan-tuan rumah-rumah contoh, ia sangat berbangga dengan berapa jumlah bilik yang disediakan. Dia akan sebut ni 5 bilik, ini 4 bilik, ini 3 bilik sekurang. Kita jarang berjumpa ada lagi rumah yang dibina hanya 2 bilik, jarang. Sama tuan-tuan dalam soal ekonomi. Tok Guru mengemukakan satu idea bagaimana nak menyelesaikan masalah orang yang ada barang emas banyak. Orang Kelantan berniaga, terutama wanita. Sehingga ada pasal Siti Khadijah. Nak menggambarkan wanita-wanita di sana, wanita yang banyak berniaga, ada barang emas. Kerana dia nak janakan jadi duit untuk modal perniagaan, nak besarkan perniagaan. Akhir tuan-tuan dia terpaksa pergi mana? Pajak gadai orang bukan Islam. Tuan-tuan cuba renung tengok berapa banyak harta emas milik umat Islam yang hilang di kedai-kedai pajak gadai ini. Hilang begitu saja. Boleh jadi 1000 kilo, boleh jadi 100 kilo tuan-tuan, yang hilang begitu saja. Datang Tok Guru dengan Quran yang dibaca, mentadabbur ayat-ayat, Allah ilhamkan kepada Tok Guru supaya mengemukakan suatu kaedah penyelesaian yang selama ini hanya disebut dalam kitab-kitab fiqh. Apa yang disebut dengan ar-rahnu gadaian. Akhir ar-rahnu yang ratusan tahun ada dalam kitab fiqh, dalil Quran ada, dalil hadis ada, dikemukakan menjadi sebuah institusi keuangan yang hari ini diterima di semua tempat. Sampai di Jengka ini tuan-tuan ada ar-rahnu. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini Tok Guru dah kembali setahun lebih tuan-tuan, kembali ke rahmatullah. Apa yang sedang berjalan ini, dia sedang mengecapi nikmat daripada cetusan-cetusan yang baik ini. Banyak lagi. Allahu Akbar. Terbuka kepada kita, teruskan kajian, terus membaca Quran, Allah akan buka lagi. Masya Allah, tabarakallah. Ketiga, Quran menuntut tuan-tuan pada hati. Jadilah hati yang terasa, tersentuh dengan Quran yang dibaca. Tuan-tuan nak boleh sentuh, terasa dengan Quran yang dibaca, nak kena faham. Kalau tak faham memang tak terasa apa-apa. Kena faham apa tuan-tuan isi kandungan Quran, apa tuntutan daripada setiap ayat. Baca. Bila kita faham, kita baca tuan-tuan, Allahu Akbar. Walaupun ada orang yang Tuhan beri padanya nikmat, dia tak faham, tapi hati dia lembut. Ada satu orang tua, dia jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya kalau baca Quran saya akan menangis. Saya tanya dia, sebab apa menangis? Faham? Tak faham, Ustaz.
Saya tak faham. Tapi kalau saya baca menangis, saya kata Alhamdulillah, memang Nabi minta untuk kita baca sampai menangis. Kalau tak boleh, buat-buat menangis. Dia dapat nikmat itu. Tapi nak dapat tuan-tuan satu lagi nikmat, baca, faham, sentuh di hati, mengalir air mata. Ini bukan mudah. Waktu kalau di Mesir tuan-tuan, dulu ada seorang imam bulan Ramadan cukup terkenal dia, nama Syekh Muhammad Jibril. Pelajar Azhar dulu bulan Ramadan, Syekh Muhammad Jibril ini dia akan pusing dunia tuan-tuan. Dia akan pergi di Amerika, dia akan pergi di Perancis, dia jadi imam tuan-tuan di Barat, dia jadi imam di Eropah, dia datang negara kita. Biasanya dia balik pada 10 malam akhir di masjid Sayyidina Amr bin As. Pelajar-pelajar sana selalu bincang, selalu sembang, macam Jibril turun dari itu soalan. Tuan, kalau malam-malam akhir, contohnya malam 27, kita nak pergi masuk masjid Amr bin As dari rumah, naik bas, kadang naik taksi. Saya pengalaman itulah dalam hidup saya melihat tuan-tuan, orang pergi sembahyang berlari, turun bas tepi jalan lari. Sebab apa lari? Kalau kita tanya sebab apa lari, nak dapat tempat. Masjid yang begitu luas tak boleh nak memuatkan manusia yang begitu ramai berebut tempat sambil berlari. Jarang kita tengok orang pergi sembahyang tarawih lari. Yang kita jumpa tuan-tuan, lari dari sembahyang itu banyak. Tapi nak lari pergi sembahyang tu jarang. Berebut-rebut nak pergi sembahyang. Sebab kalau tak dapat tempat, alamat sembahyang atas jalan. Esok masuk berita, berapa ramai yang sembahyang? 1 juta sembahyang di belakang Syekh Muhammad Jibril. Sebab apa tuan-tuan? Syekh Nuruddin dia buat pengajian, kalau datang Muhammad Jibril turun jadi imam. Dia kata malam ni kita cuti, pergi masjid Amr bin As. Pasal apa? Sebab tuan-tuan teringin nak dapat suasana. Suasana yang bila dia baca Al-Quranul Karim, di antara surah-surah yang kalau dia baca surah Qaf, satu masjid menangis. Allahu Akbar. Dia baca surah Ad-Dukhan sampai pada ayat-ayat yang menceritakan tentang azab. Inna syajaratal zakum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun. Sampai ayat-ayat yang macam ni tuan-tuan, orang Arab menangis. Kita duduk sebelah Arab, kanan dia menangis, kiri menangis, kita pun buat menangis juga. Itu suasana yang ada. Sebab apa? Mereka faham. Alhamdulillah, hari ini kita sedang menuju kepada suasana itu, insya-Allah. Dah makin ramai orang yang hafal Quran, mahat tahfiz bertebaran sana sini. Hari ini bukan sekadar mahat tahfiz biasa, sudah wujud mahat tahfiz sains. Dan Alhamdulillah, kalau kita tengok di Selangor, kerajaan yang ada duit banyak, dia boleh peruntukkan satu daerah sebuah mahat tahfiz. Peruntukan satu-satu daerah lebih daripada 20 juta untuk dibangunkan sebuah mahat tahfiz sains. Ini tuan-tuan perkembangan yang sedang ada. Kita saksikan ini, ditambah lagi dengan suasana majlis-majlis ilmu yang banyak. Artinya kita sedang mendekati kepada suatu kehidupan Al-Quranul Karim. Bukan sekadar dibaca, bukan sekadar tuan-tuan difahami, tapi sudah sampai peringkat yang menyusup masuk ke dalam hati. Bila sampai ke peringkat itu, dia akan pergi tahap yang keempat. Apa tahap keempat? Tahap tuan-tuan, Quran itu dilaksanakan dalam kehidupan. Dia tidak akan berhenti sekadar itu saja, dia akan sampai ke peringkat dilaksanakan. Maka untuk kita individu, bila faham apa perintah, faham apa larangan, kita akan sedaya upaya cuba untuk laksana. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan kita akui kita lemah.
Banyak tuntutan Quran kita tak mampu nak buat, banyak tegahan yang kita tak mampu nak tinggal. Tapi sekurang-kurang hati kita ada rasa, aku tak boleh buat ini, aku dah melanggar, aku dah bersalah dengan Allah. Sekurang-kurang itu. Dan yang lebih hebat tuan-tuan, bila Quran itu sudah sampai ke satu tahap, bukan lagi dilaksanakan oleh individu, tapi dilaksanakan oleh orang yang berkuasa. Kita sangat merindui suasana ini. Bagaimana Quran pernah memimpin dan mengurus mentadbir bumi. Lebih daripada 2/3 dunia ini ditadbir oleh Quran lebih dari 1000 tahun. Walaupun tuan-tuan kadang kita tengok rasa macam jauh sangat nak boleh capai suasana itu. Dengan cengkaman daripada musuh, dengan usaha daripada musuh, tapi kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada manusia di dalam Al-Quranul Karim bahawa Dia akan beri, la yastakhlifannakum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Kita yakin Allah akan beri kepada kamu kuasa mengurus, mentadbir, memerintah sebagaimana Allah beri kepada generasi yang terdahulu. Kita yakin ini. Cuma tuan-tuan, untuk capai itu sudah tentu kita tak boleh berpeluh tubuh. Ada benda kita kena buat, ada benda yang kita kena usaha, ada benda yang kita kena perjuangkan. Marilah tuan-tuan kita jadi orang yang mengambil bahagian, tak kira walaupun sikit, untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala difahami, dibaca, dilaksanakan. Manusia tunduk patuh kepada titah perintah ayat-ayat Quran. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat dengan menunaikan 4 tuntutan. Tuntutan pada lidah, bacalah. Tuntutan pada akal, fahamlah. Tuntutan pada hati, hayatilah. Tuntutan pada anggota, laksana, tunduk patuh kepada perintah Al-Quranul Karim. InsyaAllah. Ini tuan-tuan, tuntutan Al-Quran dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita tergolong dari kalangan orang yang mampu untuk melaksanakannya. Sekadar upaya kita. Salah silap, saya mohon banyak kemaafan. Terima kasih atas ruang kesempatan yang diberikan untuk bersama-sama tuan-tuan pada malam ini. Di ujung ini saya ambil kesempatan, saya dari Kedah menyambung tugas dari Kedah 2-3 minggu yang lalu, didatangi oleh Ustaz Salim Mahmud bersama dengan tuan-tuan. Hari ini giliran saya, bulan 4 mungkin dia datang lagi. Jadi tuan-tuan, kami bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Di samping kita berusaha untuk menyebarkan sikit sebanyak, berkongsi pengalaman dan ilmu pengetahuan, kita mengambil kesempatan untuk membuka ruang kepada tuan-tuan dan perempuan bagi membantu, bagi menjayakan usaha yang sedang kita lakukan melalui sebuah institusi dah berusia 30 tahun, Muassasah Darul Ulum. Ada sekolah menengah, ada tuan-tuan College Islam Darul Ulum, dan sekarang kita sedang melangkah kepada suatu lagi bidang baru yang kita tawar, iaitu Markazul Lughah, pusat bahasa Arab. Maka dalam proses untuk menyiapkan pusat bahasa ini, alhamdulillah tuan-tuan kita dah belajar hampir 1 juta, dan dalam proses untuk siapkan sekarang dah struktur naik sampai atas, tuan-tuan dah hampir ke bumbung. Cuma nak siapkan dalam tempoh yang singkat, sebab mau tak mau tahun depan kita nak kena boleh guna juga 1-2 tingkat. Maka tuan-tuan kita perlu lebih kurang 1 juta lagi dalam tempoh yang terdekat. Memang kalau sebut 1 juta nampak macam jauh sangat, susah betul nak dapat. Tapi saya yakin kalau seorang sikit saja, orang ni sikit,
InsyaAllah tuan-tuan kita boleh capai. Di Kedah kita ada rangkaian sekolah-sekolah agama. Hari ini tuan-tuan kita dah bentuk rangkaian di bawah Pertubuhan Ahli Sekolah Agama HESA. Kita ada 97 institusi, ada pondok, ada tahfiz, ada tuan-tuan. Semua hidup sendiri. Hidup dengan rakyat, cari sumbangan daripada orang ramai. Tapi saya pergi ziarah tuan-tuan, kebetulan saya jadi pengurusi kepada pertubuhan ini. Saya pergi ziarah, mana sekolah pun semua sedang membangun. Pondok-pondok kita ada 31 pondok. 31 pondok ini semua sedang membangun. Alhamdulillah tuan-tuan, ada pondok 2015, 2016 terpaksa membuat hari temuduga untuk pelajar masuk pondok. Tak pernah berlaku tuan-tuan. Hari ini minatnya orang. Bila kita dah dalami, bila kita dah menguasai, bila kita tuan-tuan dah bangunkan pondok-pondok ini, hari ini kita sedang melangkah. Bulan 1 tahun 2016 kita ke Sarawak. Di satu kampung tuan-tuan, nama Kampung Reban di kota Samarahan. Kita pergi sana, kita buka satu pondok, kita namakan Madrasah Rabbaniyah. Padan dengan Reban itu. Madrasah Rabbaniyah. Alhamdulillah. Dan sekarang tuan-tuan, guru kita 31 orang ini, ada yang tumpu di Kedah, ada yang sudah dia merasakan pondok dia diurus dengan baik, dia melangkah ke Sabah, turun di pedalaman Sabah. Bukan lagi untuk berdakwah, sekadar mengajak mengucap 2 kalimah syahadah, tapi sudah sampai ke peringkat membina pondok-pondok, pusat-pusat pengajian, buka kitab-kitab. Alhamdulillah tuan-tuan, ini sedang berjalan. Maka salah satu institusi yang saya sebutkan ialah Muassasah Darul Ulum. Kebetulan saya diamanah sebagai setiausaha kepada Muassasah Darul Ulum yang ada pendidikan pengajian daripada menengah sampai ke peringkat kolej. Jadi sumbangan, perhatian dan sokongan daripada tuan-tuan, saya ucap berbanyak terima kasih. Dan ada sikit sebanyak barang-barang jualan di luar, tuan-tuan boleh dapatkan dengan niat di hati, membeli sambil menderma untuk memastikan institusi-institusi ini dapat dibangunkan dengan sebaiknya. Terima kasih sekali lagi. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma a'izna bil Islam wa a'izzal Islam bina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.